Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, video ni kita akan cover bahagian 2 iaitu volume ataupun isi padu bentuk geometri 3 dimensi. So, seperti sebelum ni, buku modul aktiviti Pintar Bestari tingkatan 2. So, let's just start. So, isi padu, kita tengok formula-formula isi padu bagi bentuk 3D ni. So, kalau kubus, panjang darab lebar darab tinggi. So, ini basic, kita dah tahu. Kuboid pun sama. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, seterusnya. Prisma. Prisma, luas tapak darab tinggi. Luas tapak bergantung kepada dua permukaan yang sama bentuk yang telah kita bincangkan dalam video sebelum ni. So, ini bentuk yang sama adalah segitiga. Jadi, luas tapaknya adalah luas segitiga. So, 1/2 darab A darab B. Okey. Kemudian darab dengan tinggi dia. Ini kita panggil tinggi. Sebab yang ni kita panggil base. So, dia sepatutnya berdiri macam tu lah. Okey. So, next. Piramid. Piramid. Formula dia 1/3 darab luas tapak darab tinggi. 1/3 darab base area darab height. So, base area dia segi 4 kan? So, panjang darab lebar. So, ini tadi adalah luas tapak. Pada formula seterusnya. Kun. Kun adalah 1/3 darab pi darab j kuasa 2 darab t. 1/3 pi j squared t. Okey. So, ini senang je. Seterusnya, silinder. Pi darab j kuasa 2 darab t. Pi j squared t juga. Okey. Seterusnya adalah sfera 4/3 pi darab j cube. Okey. Sama seperti sebelum ni, ikut pada soalan sama ada kita perlu guna pi tu sama dengan 22/7 ataupun 3.142. 3.142. Okey. Okey. Dalam video ni kita akan cover 4 soalan. 2 soalan tu jenis yang sama, hitung isi padu. Soalan yang ketiga kita akan cari value X, cari nilai X tapi dia masih dalam isi padu juga. So, yang keempat adalah soalan K4. Okey, so kita mulakan dengan soalan yang pertama. Hitung isi padu bentuk 3 dimensi di bawah. Ini soalan direct lah. So, ini bentuk apa? Prisma. Tapi prisma apa? Prisma trapezoid. Sebab apa? Bentuk sini dia adalah trapezium sama dengan belakang. So, dia punya luas tapak adalah trapezium lah. So, isi padu prisma sama dengan luas tapak darab tinggi. Okay. Gambar ni tak ada apa-apa, cuma nak tunjuk kenapa kita panggil luas tapak. Sebab kadang-kadang bentuk ni kita boleh terbalikkan dia. Kita pusing-pusing, kita rotate dia. And then, this shape, trapezium ni, can be at the base. So, kita panggil base lah. Okay. So, luas tapak dia adalah bentuk trapezium. So, kita akan guna formula trapezium. See? So, ini adalah luas tapak. Formula trapezium. Okay, 1/2 darab A tambah B darab C. So, A apa? A ini. Ni A. Ini B. So, tadi adalah yang pendek tu 9. B kita adalah 12. C dia adalah ni. Ini C, which is tinggi untuk trapezium. Okay. So, tinggi dia adalah 6. Sebab ni formula trapezium kan. Okay. Tapi isi padu prisma, you kena darab dengan tinggi. For this all shape prisma ni. So, tinggi yang ni berapa? Ini. 5. Okay. So, sini adalah 5. Formula. Okay. Akan dapat jawapan 315 cm3. Okay. Okay. Seterusnya soalan ke. Hitung isi padu bentuk 3 dimensi di bawah. So, ini adalah bentuk isi padu
piramid. So, apa dia punya formula? 1/3 darab luas tapak darab tinggi. So, 1/3 darab luas tapak. Tapak dia berapa? 16 darab 16. Sebab apa? Sebab ni semua sama. Nampak kan simbol ni? So, sama. So, tinggi dia berapa? Ini tinggi dia ini tau. Itu tinggi dia. Bukannya ni Ini tinggi segitiga. So, tinggi piramid dari tengah atas tu pergi bawah kat tengah ni. Kita tak ada. So, macam mana nak cari? Okay, nampak tak apa bentuk yang terjadi kat situ? Bentuk segitiga sudut tegak. Okay, bentuk segitiga sudut tegak. Kita dah belajar dalam bab terakhir tingkatan 1. Apa yang kita belajar? Kalau kita nampak segitiga sudut tegak, kita belajar teorem Pythagoras. Gunakan teorem Pythagoras untuk kita cari tinggi yang warna biru ni. Okey. Gunakan teorem Pythagoras. Okey. Macam mana kita nak guna teorem Pythagoras? Okey, siapa paling panjang di antara garis ni? Kuning, biru dengan 17 cm ni. Siapa paling panjang? 17 cm. Kenapa? Sebab dia adalah hypotenuse. Apa tu hypotenuse? Sisi yang paling panjang dalam segitiga sudut tegak. Because 17 is opposite the right angle. 90 degree. Okay. So, nak cari the blue color. So, 17 kuasa 2 minus the length for yellow kuasa 2. So, what is the length for the yellow one? So, this is 16. So, here of course half of it. Jadi 8. So, you dapat. Let's say nak cari tinggi piramid T kan. 17 squared minus 8 squared. Dapat ni 15 cm. So, you dapat the blue color is 15. So, you dah tahu tinggi ni 15. Baru you boleh jawab. 1/3 darab. Tapak dia tadi 16 darab 16 darab tinggi. Okay. Dapat 1280 cm3. Okay, soalan 2. Okay, kita move kepada soalan ketiga. Terusnya soalan ketiga diberi isi padu kon. Di bawah ialah 457.38 cm3. Cari nilai X. Diberi pi sama dengan 22/7. Okey. Apa tu X? Tinggi kon. So, okey. Soalan tu tak tulislah cari tinggi kon. Dia gantikan ayat tu dengan nilai X. So, apa yang perlu kita buat kalau soalan macam ni? Tengok apa yang dia bagi. Dia bagi isi padu kon. So, kita gunalah formula isi padu kon. First, kita tulis isi padu kon sama dengan 1/3 darab pi darab j kuasa 2 darab t. So, apa yang kita nak cari? Kita nak cari tinggi tu berapa. So, kita masukkan dulu semua nilai yang ada. So, nilai yang kita ada isi padu kon. Yang ni kan? Kita masukkan dia dalam ni. Berapa? Pi pun kita ada dah 22/7. Jejari dia, ini warna hijau ni. Okey, diameter 12.6. So, jejari berapa? Bahagi 2. Okey, kita dapat 6.3. Okey, jejari dia masukkan. So, T kita tak tahu. Kita ganti tinggi dia kan? Tak tahu. Tapi kita gantikan dengan X. Sebab dia nak cari nilai X. Okey. So, bila dah macam ni, bila dah jadi macam ni, T ni kita ganti dengan X lah. Sebab kita nak cari tinggi. Okay. Bila dah jadi macam ni, apa yang kita perlu buat? Kita salin balik. Sebab sebelah sini, ini je kan? Kita tulis dia balik. Sebelah sini, kita selesaikan dulu. We solve this one first. 1/3 darab 22/7 darab 6.3 kuasa 2. So, dapat 457.38 sama dengan 41.58x. This one time x. You dapat this one. Okay. Now, cikgu terbalikkan je. I want this x go here kan. So, I just change the place. Okay, like this. Okay. So, sama je. Okay, sama je. So, sekarang I want to find x. Okay, x. Ini dengan ini stick together. Darab kan? Darab. So, kalau darab, pindah sebelah kanan bahagi. Pindah sebelah kanan jadi bahagi. So, tinggal x sama dengan 457.38 over
divide 41.58. Berapa you dapat? X sama dengan 11 cm. So, you dapatlah nilai X. Okay, so soalan seterusnya. Okay, baik. Kita baca. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bongkah logam yang berbentuk silinder. Bongkah itu dileburkan untuk menjadi beberapa biji berbola sfera. Berapakah bilangan berbola sfera yang akan diperoleh? Okey. Maksud dia, untuk yang kurang faham kan. The diagram shows a cylindrical metallic block. Okay. So, this block is melted. Dia akan cairkan, leburkan, melted to form a few spherical balls. So, you want to form a few spherical balls. Ini cikgu tunjuklah gambaran dia. So, bentuk silinder ni, logam tu kita cairkan, melt. Okay, when dah jadi in liquid form, you want to form spherical balls. But, how many are there that we will get? Kan? So, apa yang kita nak buat? Kalau kita confuse, apa aku nak buat dulu first? So, sekarang kita ada bentuk apa? Silinder, bentuk sfera. So, kita cari dulu isi padu silinder ni. Find the volume for cylinder first. So, apa? Isi padu silinder, pi j kuasa 2t. Okay, jari dia 12, tinggi dia 10. So, you just substitute, you dapat this one. Okay? So, and then you ada sfera, sphere. Apa formula isi padu sphere? Guna ni. Masukkan jari semua dalam formula. Dapat ini. So, this is the volume for cylinder. This is the volume untuk satu sfera. Satu sfera. So, sekarang how many? Ada berapa sfera yang kita boleh dapat? This one, you divide by this one. Okay, bilangan berbola sfera adalah 31680 per 7 bagi 6336 per 7. Dapat 5. So, you ada 5 bilangan berbola sfera. Okay. Ingat, kalau soalan kebat, kita tak tahu macam mana nak buat. Kita guna apa info yang kita ada. Kita buat sesuatu dengan benda tu. Macam ni dia bagi apa ni? Silinder. So, kita gunalah isi padu silinder. Takkan kita nak guna luas permukaan silinder. Kan? It's nothing to do with the surface area. So, dia melibatkan sesuatu yang telah dicairkan, so kita guna volume. Okay, isi padu. Okay, itu saja untuk video kali ni. So, anda boleh buat soalan kebat ni. Dua-dua ni soalan kebat. Cuba buat. Ada jawapan cikgu dah bagi sekali kat situ. Dia tak susah lah. Dia agak confused sikit. So, cuba buat dengan betul-betul. Okay, good luck. Bye-bye.